بالله من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kasih sayang dapat kita bersama pada hari ini waktu duha bagi membicarakan pengajian kita, iaitu kitab Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Kekanda Amnira sebagai moderator kita pada hari ini, dan juga seluruh jemaah Gemenur Iman, ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah. Apa khabar semuanya, sihat ke? Baik, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, setinggi-tinggi ucapan tahniah saya nak ucapkan kepada Gemenur Iman menganjurkan program-program yang amat bermanfaat. Seperti semalam kita ada forum di ambang Ramadan. Masya Allah. Panel-panel yang hebat, moderator yang hebat. Subhanallah. Dan juga kita ada program-program yang diadakan sepanjang bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, satu luar biasa. Amat luar biasa. Bila banyak program yang dianjurkan, sedikit sebanyak merasakan bahang bulan Ramadan yang bakal menemui kita. Baik, sebelum Ramadan menemui kita, ayuh kita belah dada kita, rawat hati kita, betulkan iman kita agar Ramadan jadi mulia. Wallahu a'lam. Baik, kita buka muka surat 134. Ada? Muka surat 134. Berkaitan manusia seperti sebuah kerajaan. Okey. Bagi Imam Ghazali, manusia boleh diibaratkan seperti sebuah kerajaan. Manusia boleh diibaratkan seperti sebuah kerajaan, iaitu jiwa seperti raja. Maknanya Imam Ghazali kata manusia ni, tubuh dia macam kerajaan. Jiwanya adalah raja. Hati yang ada pada tubuh badan manusia adalah raja. Atau bahasa mudah kita faham adalah sultan. Sultan ini berkuasa ke atas negara yang dipimpin. Sultan ini juga berkuasa sebagai ketua agama dalam negara kita. Makna dia pemimpin utama di dalam sebuah induk kerajaan adalah sultan. Tetapi dalam hati kita, dalam tubuh kita, manusia itu ibarat sultan adalah hati kita. Faham? Hati kita ibarat raja. Dan juga katanya akal seperti menteri, wazir. Tubuh seperti wilayah kekuasaan. Pancar indera dan seluruh anggota badan seperti tentera. Dan hawa nafsu dan sifat marah sebagai polis. Apakah yang dimaksudkan dengan raja dan menteri wazir? Selalu membawa manusia ke jalan yang baik dan diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi akal ini, hati dan akal membawa manusia, mengajak kepada manusia. Hati kepada niat, akal lintasan fikiran. Hati yang baik mendatangkan akal yang cerdik. Hati yang baik
mendatangkan akal yang bernas. Bermakna di sini, dikatakan Imam Ghazali, raja dan menteri selalu membawa manusia ke jalan yang baik dan diredai Allah. Ini dia. 1 dan 2 tadi. Hawa nafsu dan sifat marah pula selalu mengajak ke jalan yang sesat dan dimurkai Allah. Justru untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kerajaan, iaitu diri manusia, kekuasaan raja dan menteri mestilah lebih tinggi. Okey, baik, dengar molek. Bermakna di sini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mewujudkan ketenangan, maknanya untuk mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam diri manusia. Diri kita nak tenang, nak bahagia dalam diri manusia, raja dan menteri mestilah tinggi. Maksud di sini, hati dan akal, jiwa dan akal mestilah tinggi melebihi segala yang lain. Mengatasi kekuatan hawa nafsu dan sifat marah. Okey, jelas. Tubuh wilayah, tetapi jiwa dan akal itu perlu lebih tinggi daripada kekuasaan hawa nafsu dan sifat marah. Dan sifat marah. Jika tidak, ia boleh membawa kepada keruntuhan dan kebinasaan kerajaan tersebut. Baik, hati dan akal kita dikawal oleh hawa nafsu dan sifat amarah. Bermakna, mereka ini akan menjatuhkan satu tampuk kerajaan yang disebutkan jiwa dan akal tadi. Maka raja dan menteri adalah satu kawalan yang lebih hebat daripada syahwat dan juga sifat marah. Kalau sifat marah nafsu dikawal yang akal dan jiwa, dia akan jadi berbeza. Contohnya, Kekanda Amnira, dia marah anak dia. Orang tua kata, jangan marah, ikut hawa nafsu. Faham? Jangan terlalu ikut marah sangat sampai terlepas pada hawa nafsu. Contoh yang mudah kita faham. Tetapi kalau kita marah, tidak mengikut hawa nafsu, ternyata kita mendidik. Bila mendidik, akan meninggalkan kesan. Tetapi untuk kontrol daripada marah yang berhawa nafsu, mestilah akal dan jiwa kita mengatasi syahwat tadi. Kalau tak mengatasi syahwat, maka cenderunglah kita pada perkara yang lain. Tuan-tuan, seperti mana dikawal syahwat nafsu kita. Kan hari ni kan kita dengar anak dirogol oleh bapa. Anak setubuhi seorang ibu. Kenapa terjadi? Kerana hati dan akal di bawah nafsu. Sekarang ni kita nak bawa naik, nafsu di bawah, akal dan juga hati di atas. Agar menjadi benteng nafsu daripada melepasi hati. Kalau tidak, ia boleh membawa kepada keruntuhan dan kebinasaan kerajaan tersebut. Jika diumpamakan sebuah kerajaan, jiwa adalah raja yang memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan hala tuju negara dan kesejahteraan rakyat. Macam kita di Brunei, Siti Maimuda ada, Bonda Moda ada. Bonda Moda tak ada hari ni, tuan-tuan. Maka ada Ustaz, ada. ada. Masya Allah. Di Brunei, kita tengok masyhur makmur. Sebab yang memegangnya adalah Sultan Brunei. Di negara kita, pergolakan politik, saling salah menyalah, kes rasuah,
berbagai. Yang menjadi penyelesaiannya adalah sultan ataupun raja. Maka penyelesaian pada masalah hawa nafsu iaitu baikilah hatinya. Ibu-ibu pernah tak rasa dulu kita sedekah? Contoh kita masuk RM50 dekat tabung masjid. Kadang RM50 yang kita masuk dalam tabung masjid tu, sampai 3 hari kita tak lupa. Aku masuk tabung masjid lah, RM50. Besok ingat lagi, aku masuk tabung masjid lah. Besok hari ketiga tabung masjid. Hati kita belum sampai tahap kepada keikhlasan. Sebab ada masalah hati. Faham tak Ibn Rahmat Allah? Sebab itu, kesejahteraan tubuh badan, hala tuju dalam kehidupan ataupun mudah bicara kita, iaitu menjadikan tubuh anggota ini mendapat kebaikan, tidak lain tidak bukan adalah bersihnya hati dan jiwanya dan bersih akalnya, maka menjadikan seseorang itu lebih baik. Menjadikan seseorang itu lebih baik. Jika diumpamakan sebuah kenderaan pula, jiwa adalah pemandunya dan atau pengemudi yang berperanan mengawal kenderaan demi keselamatan. Maka hati ini punca bagi segala-galanya. Tadi dia kata kalau kereta, jiwa ni macam pemandu atau yang membawa berperanan menjaga keselamatan penumpangnya. Maka hati kita adalah pemandu yang menjaga keselamatan tubuh badan kita ataupun sifat yang ada dalam badan kita terhindar dari penyakit-penyakit sifat-sifat mazmumah. Punca dia apa? Hati. Kalau kita dapat bersihkan hati, maka hati kita akan jadi lebih baik dan perbuatan kita jadi baik, keselamatan jadi lagi baik, perlindungannya akan jadi lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, makna peranan hati ini besar. Dan juga berhati-hati dengan hati. Kalau kamu tak berhati-hati dengan hati, jaga-jaga dengan hati. Kerana hati, kita boleh mati. Kerana hati, masuk neraka nanti. Kerana hati, kita ini jijik di sisinya. Semua berkaitan dengan hati. Tuan-tuan. Maka kalau kenderaan, hati itu umpama pemandu yang bawa penumpang agar selamat. Maka hati yang berada dalam tubuh kita ini adalah pemandu agar keselamatan daripada ujung rambut sampai hujung pangkal kaki kita dapat selamat asbab daripada pertolongan hati yang bersih. Maka hati ini satu, dia punya option ataupun kita sebut hati ni, dia punya tanggungjawab sangat besar. Hati ni sangat-sangat besar peranannya dalam tubuh kita. Tetapi sebelum menjaga luaran, mesti jaga dalaman kita agar luaran pun jadi cantik. Faham tak? Bila hati kita baik, cakap pun baik. Hati kita kotor, cakap pun jenis kotor. Tuan-tuan. Tapi Ustaz, ada orang hati dia baik, nampak baik, tapi bila bercakap Ustaz, lain macam. Tapi tengok orang tu Ustaz, tak pakai tudung pun, solat pun tidak. Tapi baik je hati dia. Hati dia baik lah Ustaz. Tengok kami tengok. Tak, tuan-tuan. Kalau hati dia baik, taat perintah Allah mesti dia dahulukan. Patut ada orang kata Ustaz, walaupun dia tak solat Ustaz, hati dia baik. Tak. Hati dia masih tak baik. Sebab dia melanggar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kamu hendaklah, tuan-tuan ibu-ibu rahmati Allah, kamu hendaklah sentiasa menjaga hatimu daripada semua sifat yang tercela. Seperti takabur, riya dan lain-lain. Sekejap ya. Saat minum air.
Okey. Kita sambung balik. Baik. Kamu hendaklah sentiasa menjaga hatimu daripada semua sifat yang tercela, seperti takabur, riak dan lain-lain, dan menghiasinya dengan semua sifat yang terpuji, seperti sabar, merendah diri dan beberapa yang lain. Kerana beberapa sebab. Yang pertama, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati kamu. Baik. Maknanya kata pengarang, kamu kena buang sifat-sifat tak baik dan masukkan sifat-sifat yang baik. Kenapa pula Ustaz? Bukannya orang nampak, betul? Manusia tak nampak. Saya tak nampak hati Amnira. Amnira tak nampak hati saya. Bondarus tak nampak hati saya. Saya pun tak nampak hati Bondarus. Kenapa perlu kita bersihkan? Bukannya orang tahu. Betul tak tuan-tuan? Ada orang tanya Ustaz, dalam hati tak ada orang tahu. Sahih lah. Mana kita boleh tahu hati orang tu apa? Tuan-tuan, macam ibu-ibu sekarang tengah tengok live. Saya tak tahu perasaan ibu-ibu macam mana. Hati yang apa yang dipikirkan oleh ibu-ibu saya tak tahu. Sebab tu hati sifatnya tersembunyi. Tapi Ustaz, kenapa nak dijaga hati? Tuan-tuan, kan perlu kita tak payah jaga hati. Hati ni bukan orang nampak. Buat apa kita nak jaga? Di sini apa maksudnya tuan-tuan? Kerana kata ulama, ada beberapa sebab kenapa kita perlu bersihkan hati daripada sifat mazmumah dan masukkan padanya sifat mahmudah. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata fikir tengah hari nak masak apa. Saya cadangkanlah kepada ibu-ibu yang rasa nak masak tengah hari, masak gulai lemak ayam cili api, pajeri nanas dan sambal Jawa. Sedap. Baik. Kerana apa? Kerana beberapa sebab. Yang pertama, kenapa kita kena jaga hati? Kata ulama, Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati. Manusia tak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Maka kata Allah, Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Manusia memang tak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui. Maknanya kamu tidak boleh lari daripada Allah. Simpan bagaimana sekalipun, tetap Allah tahu. Yang tak tahu itu siapa? Manusia. Allah akan tahu. Oleh itu, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kejahatan yang ada di dalam hati kita. Jaga-jaga, walaupun kita tak tahu apa pendapat ataupun apakah seseorang itu berfikir, tetapi kita tak tahu apakah orang itu nak berbuat kepada kita, tetapi Allah Maha mengetahui. Kamu nak suruh apa daripada Allah? Kamu sedekah, kamu dinampakkan orang baik, dia suka sedekah. Kamu solat, kamu dinampakkan kamu solat baik, dia solat. Kamu pakai baju yang labuh, orang akan kata kamu baik sangat. Tetapi Allah tak menilai luaran. Tetapi Allah menilai dalaman kamu. Kalau kamu okey dengan dalaman yang kamu ada, maka okeylah baginya. Tapi hati kamu cenderung pada selain daripada Allah, telah syirik kamu kepada Allah. Kan? Kita salat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita buat gitu tuan-tuan.
Tetapi kita lupa bahawasanya perkara-perkara tersebut Allah tahu. Maknanya kamu di luaran nampak baik, tapi dalam hati kamu rupanya nak pujian daripada manusia. Daripada luaran kamu nampak, Masya Allah, soleh sungguh. Sedangkan kamu berlaku demikian supaya orang memandang kamu akan kesolehanmu. Maka ia sudah menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata dalam surah yang kedua, kenapa kita kena jaga hati? Kerana seseorang itu dinilai oleh Allah berdasarkan hatinya. Masya Allah, terjatuh. Okey, baik. Seseorang itu dinilai berdasarkan niat di dalam hatinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa paras. Nampak? Allah tak tengok muka kamu. Kira-kiralah muka kamu ni macam Justin Bieber ke, muka kamu ni macam Fatah Amin ke, muka kamu macam Samsul Yusof ke, muka kamu macam Ustaz Zukri ke. Allah tak ambil dan juga tak melihat rupa-rupa paras. Dan badan kamu, badan kamu cantik ke, cutting kamu 25, 20, Allah tak pandang. Walaupun cutting badan kamu 27, 32, 27, Allah tak pandang. Muka kamu seputih mana sekalipun, Allah tak pandang. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia melihat hati-hati kamu. Riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah. Maka di sini kita kena sedar bahawasanya Allah tidak menilai kamu daripada paras rupa dan juga badan kamu. Tetapi Allah menilai kamu daripada hati kamu. Kamu membohongi manusia dengan perbuatan luaran, silakan. Allah. Tetapi tetap juga penilaian Allah tentang hati kamu. Sebab itu berjaga-jagalah kita supaya tidak termasuk dalam golongan yang menipu diri sendiri. Pada hakikatnya, kita buat baik tapi bukan kerana Allah. Kita tipu diri kita. Sebab apa? Kita nak penghargaan daripada manusia. Ingat tuan-tuan, kalau kita buat baik semata-mata nak ramai peminat. Kita buat baik semata-mata nak ramai followers. Kita buat baik sebab nak marketing perniagaan. Tapi ingatlah tuan-tuan, kamu buat itu semua bukan kerana Allah telah menjadikan syirik yang besar kamu kepada Allah. Kerana apa? Kamu buat benda itu tanpa kamu sedari adalah atas niat dunia. Sedangkan setiap kali takbiratul ihram, kita akan membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua kerana Allah. Tetapi kamu buat ibadah kerana sesuatu selain daripada Allah, maka syirik kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Punca dia hati kamu yang mengajak kepada perkara tersebut. Di hadapan manusia kamu boleh tipu. Di hadapan Allah kamu tidak boleh menipu. Sebab Allah luar dan dalam mengenal dan mengetahui apakah niat kamu. Dan katanya, oleh kerana hati adalah tempat yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak sepatutnya kita menghias muka kita yang menjadi tempat dilihat orang, dan pada masa yang sama hati yang dinilai Allah dibiarkan kotor. Nampak kata ulama? Oleh kerana hati adalah tempat yang menjadi penilaian Allah, maka tidak sepatutnya kita menghias muka kita yang menjadi tempat dilihatnya orang, dan pada masa yang sama hati yang dinilai oleh Allah dibiarkan kotor. Terlalu sibuk dengan penilaian orang tentang luaran, tetapi sampai terlupa untuk menjaga hati-hati yang Allah lihat dibiarkan kotor. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan. Kadang kita nak pergi mana-mana mesti cantik-cantik. Ya? Kalau orang perempuan bersiap-siap, ya abang jalan dia. Kalau arwah hidup mesti lama. Dekat 1.5 jam. Sejam jugalah. Nak melilit tudung orang perempuan. Orang lelaki siap berdengkur tidur. Lama dia siap. Tuan-tuan. Pakai makeup, pakai blusher. Kan? Tudung dia, Masya Allah. Lilit ke kanan, keluar duk bawah ketiak. Naik semula atas. Oh, tu dia. Nak siap punya cantik, nak siap tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi mereka lupa untuk menjaga hati mereka. Sebab tu orang perempuan, luaran kamu baik, Alhamdulillah. Luaran kamu cantik, Alhamdulillah. Kurniaan Allah. Tapi lebih baik hati dan juga luaran kamu cantik. Lebih cantik pakaian kamu itu sama dengan dalaman hati kamu. Kalau kamu mampu make up wajahmu dengan jenis makeup yang mahal, maka rawat juga hatimu dengan amalan-amalan yang tinggi agar menjadi penghapus dosa dan membersihkan hati kita. Kita bersih muka pakai Fair and Lovely Whitening Night Repair. Tuan-tuan. Ataupun kita sapu muka kita nak bagi cantik dengan lotion Safi Rania Gold. Tuan-tuan. Tapi hati kita tak boleh bersih cara begitu. Tetapi dengan membersihkan hati kita, dengan mempelajari ilmu-ilmu dan membersihkan hati kita, menghakis daripada sifat mazmumah itu adalah dengan memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan hindarkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Baik. Dah dijaga muka, bahkan hatinya tak terjaga, berlumuranlah dengan sifat-sifat tercela. Kereta yang kotor dihantar kawash. Rumah yang kotor dibersihkan juga. Tuan-tuan, baju yang kotor dibasuh. Lantaran itu, kenapa hati kamu kotor tak dicuci? Bukan cucinya hati itu seperti mana kita cuci kereta, tetapi cucinya hati dengan amalan kebaikan, agar dihapis dalam jiwa kita sifat-sifat yang tercela. Orang yang berakal seharusnya membersih dan menghiasi hatinya lebih daripada membersih dan menghiasi mukanya. Tuan-tuan. Maka ulama kata, bukan tak boleh nak hias muka. Bukan tak boleh nak hias tubuh badan. Nak bersih daripada nampak cantik, orang puji. Tetapi hati kamu juga perlu dijaga. Bersihkan hati kamu. Kalau Allah melihatkan hati kamu ini kepada orang ramai, ternyata mempunyai sifat iri hati. Ternyata mempunyai sifat dengki-mendengki. Ternyata mempunyai sifat sum'ah. Hati kamu, kalau dinilai oleh orang, bintik-bintik hitam yang banyak, lalu tidak dibersihkannya dengan istighfar, maka berlarutanlah kehitamannya sampai tidak ada lagi keadaan bagaimana untuk mencuci keladak-keladak dan kotoran di dalam hati kita. Sebab tu jangan dibiarkan hati terlalu kotor sampai satu saat nak dibersihkan sukar. Bila sukar dibersihkan, ia akan jadi mati. Macam kereta. Berpuluh tahun kita tak bersihkan, biar tersadai begitu. Maka kelamaan enjin tak boleh start. Begitulah hati kita, lama tidak dibersihkan.
Takut hati kita akan mati. Bila hati mati, nak hidupkan semula, mempunyai masa yang lama. Dan kesannya juga agak lama. Sebab tu nak hidupkan mati, hidupkan supaya jangan mati, iaitu banyak istighfar, banyakkan hadir majlis ilmu, banyakkan kita mengambil barakah ulama-ulama dan juga para guru. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Kerana hati adalah raja kepada seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan akan mengikut perintah raja, iaitu hati. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan menjadi baik. Dan jika hati tidak baik, seluruh anggota badan juga akan menjadi tidak baik. Daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir berkata, Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Sesungguhnya ada satu daging dalam jasad manusia, jika ia baik, maka seluruhnya anggota jasad menjadi baik. Dan jika ia rosak, tidak baik, maka seluruh anggota jasad menjadi rosak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hati rosak, seluruh tubuh rosak. Hati baik, seluruh tubuh akan jadi baik. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimanakah agak-agak dengan hati kita? Rosak ataupun masih baik? Kalau rosak, baikilah. Kalau baik, tambah jadi baik. Kalau rosak, rawatlah. Rawat dengan siapa? Para ulama yang bicara tentang hati. Kalau kita rosak kereta BMW, datanglah ke kedai BMW. Kalau kita rosak kereta Pro 2 Alza, kita hantar dekat Pro 2 untuk dibagi. Kalau rosakkan hati kita, jumpalah orang ahli-ahli ulama supaya bersihkan hati kita. Itu sebablah menjadi kewajipan ke atas kita untuk membaiki dan menjaga hati daripada segala penyakit hati yang boleh membinasakannya. Wallahu a'lam. Baik. Yang keempat, tuan-tuan, kenapa perlu menjaga hati? Kata ulama, tempat simpanan. Rupanya hati ni adalah tempat simpanan semua sifat yang terpuji. Maknanya, hati ni adalah satu peti untuk menjadi simpanan sifat-sifat yang terpuji. Berkata ulama, hati menjadi tempat adanya sifat-sifat terpuji seperti iman, ma'rifah, tawakal, redha dan ilmu pengetahuan. Justru kerana mulianya tempat simpanan sifat-sifat terpuji ini, maka hati hendaklah dijaga daripada semua sifat yang tercela dan dibenting daripada musuhnya, iaitu syaitan. Kalau dah kita tahu contoh peti ais kita, tempat simpanan bagi makanan kita, maka kita akan hindarkan daripada binatang-binatang memasukinya. Kenapa kita letak ayam yang baru dibeli di freezer? Supaya tidak menjadi busuk. Kenapa kita tutup simpan makanan peti ais? Supaya ia tidak menjadi busuk. Kenapa sayur-sayur kita simpankan dalam peti ais? Sebab ia tempat simpanan. Kenapa hati kita perlu menjadi tempat simpanan yang baik-baik? Kerana hati kita itu adalah tempat sepatutnya disimpan benda itu. Tetapi kalau dimasuki benda yang tak baik, maka rosaklah. Contoh, kita patut simpan di dalam freezer itu ayam, daging dan juga ikan. Tapi kita letak dekat freezer atas tu buaya. Tuan, kita letak buaya dekat freezer atas. Dekat bawah sepatutnya kita simpan benda-benda kering. Tuan-tuan. Tapi kita letak dekat dalamnya adalah benda-benda yang basah. Maka kelamaan dia jadi busuk. Begitu juga.
Kalau hati kita menjadi tempat simpanan benda baik, maka ia akan menzakhirkan kebaikan. Tapi bila hati kita telah menjadi tempat simpanan perkara yang tidak baik, maka perkara itu akan menjadikan busuknya hati kita. Maka hati kita tempat simpanan yang menjadikan baik dan buruk kita sendiri. Maka simpanlah benda-benda yang baik. Wallahu a'lam. Dan yang kelima, kenapa perlu dijaganya hati? Yang kelima, tempat ilham dan was-was. Apa katanya? Hati adalah tempat mendapat ilham daripada malaikat dan mendapat was-was daripada syaitan. Maknanya, kalau dalam solat kita ada perasaan was-was, puncanya daripada hati yang digoda oleh syaitan. Tetapi mendapat ilham itu datangnya daripada malaikat. Nampak kata ulama. Ia juga tempat berlawan antara akal dan hawa nafsu. Dalam jantung kita, tuan-tuan, ya, nampak? Anis saya, ni nampak. Dalam hati kita, ya, tu dia. Oh, hati kita ni di sini, kan? Kan orang dekat gambar sekarang macam ni berjalan kan? Oh, sweet. Kan? Kan? Dia begini. Kan? Maknanya kalau hati kita, hak sebelah ni, tempatnya akal, dan ini adalah hawa nafsu. Kita tak nak hawa nafsu sepenuhnya, tapi kita nak akal ada, nafsu ada. Yang mengawalnya adalah kita. Tapi yang kawal sepenuhnya hawa nafsu, hati kita akan jadi tertekan. Tetapi yang bertempat, yang mengawal kita itu adalah akal. Itulah dikatakan hati yang bersih. Tuan-tuan. Mak tu hari ni orang takat gambar dia pegang sini. Kan? Macam kumpulan Black Pinky. Kan? Ada contoh. Ya marah. Kaki ni lagu ni. Maknanya kita tak nak sebelah je. Kita nak semua mesti ada disimpan akal. Baik. Faham ya? Hati bentuk dia, kita boleh kata gini. Tak nak ni nafsu, ni akal. Mereka ni akan bergaduh. Untuk siapa yang ke depan. Kalau si nafsu ditumbuk akal, mampu dia. Tapi kalau akal berada di atas nafsu, maka kita mengawalinya. Faham? Penrahmati Allah. Baik, jelas. Akal mengajak kepada kebaikan. Sedangkan nafsu mengajak kepada kejahatan. Bukan bermakna nafsu tu tak ada. Nafsu tu ada. Tetapi pengajakan itu lebih cenderung kepada siapa? Kepada benda yang tak baik. Oleh itu janganlah lalai menjaga hati. Kena jaga elok-elok. Jangan sampai lalai. Kalau kita lalai menjaga hati, habislah nafsu itu membawa kepada kerosakan. Bukan akal yang membawa kepada kebaikan. Tambahan lagi, kesalahan yang dilakukan oleh hati lebih besar mudaratnya. Paling tidak, ia boleh menjadi keras dan susah untuk menerima pengajaran. Ini yang kita kata. Bila hati dah kerah ni, nak terima nasihat pun susah. Bila hati dah kerah ni, nak terima pengajaran pun susah. Dan kesudahannya adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat kecuali iblis ia enggan dan takbur dan menjadikan ia adalah dari golongan yang kafir kerana sifatnya takbur, enggan
taat pada perintah Allah, dicampakkannya ke dalam syurga. Masya Allah. Dicampakkan keluar daripada syurga. Sebab satu sifat pada hatinya, iaitu takbur. Kenapa aku nak sembah pula Adam? Sedangkan aku diciptakan Allah daripada api. Sedangkan Adam tanah. Kenapa aku nak enggan dia, takabur dia, belagak dia? Maka dihumban keluar daripada syurga Allah. Satu je, iaitu takbur. Kalau dalam diri kita ada takburnya, ada ujubnya, ada cinta pada dunia, ada iri, banyak cakap. Semua benda-benda ni ada. Agak-agak macam mana kita nak masuk surga, tuan-tuan. Sedangkan satu sifat takbur, Allah humban iblis keluar daripada syurga. Bagaimana kita ni kalau lebih daripada takbur, ada sifat ego, ada sifat ujub. Ini yang paling kita takutkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tak ada sifat ni, tuan-tuan dan terahmati Allah. Dan Imam Syafi'i menasihatkan, wa man lam yasni nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Sesiapa yang tidak dapat menjaga hawa nafsunya, tidak akan bermanfaat ilmunya. Sekalipun kamu ada ilmu, tapi kamu tidak mengawal hawa nafsumu, maka tidak akan ada manfaat bagimu. Wallahu a'lam. Dan sombong takaburnya ada pada iblis, yang menyebabkan tidak mahu sujud kepada Adam dan akhirnya kufur kepada Allah. Wa iya na'uzubillah. Sebabkan satu sifat takbur. Kalau dalam hati kita ada iri hati, ada dengki, ada sum'ah, ada ujub. Sedangkan iblis satu saja ada takabur, Allah keluar dalam syurga. Kalau kita seluruhnya banyak sifat-sifat ni, takut-takut syurga pun tak berkehendak untuk kita memasukinya. Sebab hati kamu ni terlalu kotor, menyebabkan syurga pun tak mau masuk. Maka jaga-jaga hati kita. Tengok orang lain ada lebih harta, kita rasa tak senang. Kita tengok orang lain lebih sikit, kita rasa tak senang. Itu dah dipanggil sifat iri hati dan dengki. Maka ia sesuatu yang amat berat yang perlu kita fahami dalam konteks membersihkan hati. Wallahu a'lam. Sebelum kita masuk 10 sifat tercela, saya rasa ada 10 minit lagi yang berbaki. Mungkin Kekanda Amira, boleh tak kita buka pintu soalan yang ada berbaki 10 minit ni? InsyaAllah. Baik, silakan Ustaz buka pintu, silakan masuk. Silakan masuk. Boleh angkat tangan. Kali ni boleh angkat tangan, tak payah bayar dengan aiskrim, tak payah belanja aiskrim minum. Masya-Allah. Tidak kena. Ustaz, sikitlah saya teringat memetik kata-kata daripada Ustaz Said Putra Haizam. Ya. Seorang tabi'in pernah berkata, hati yang sakit perlu diubati, tapi hati yang mati tu perlu dihidupkan. Ustaz. Hati yang sakit tu perlu, ya betul. Hati yang sakit tu perlu diubati dan hati yang mati perlu dihidupkan. Okey, baik. Terima kasih. Betul. Semalam sebab Kekanda Amira dah sebut Ustaz Said Putra. Semalam pun saya berforum perdana dengan beliau di Surau Jumaat Al-Karimiyah. Alhamdulillah, saya pun dah mendapat persetujuan daripada dia sekiranya Gema Nur Iman untuk jemput dia kuliah online. Kalau dia berkesempatan ada waktu, insya-Allah dia akan bersama, dia akan boleh berkuliah online dengan jemaah Gema Nur Iman, iaitu Ustaz Said Putra Haizam, satu orang pendakwah yang amat hebat. InsyaAllah nanti minta ke Amira boleh WhatsApp dia terus untuk mendapatkan liputan ataupun ajakan pada dia. Mungkin boleh bawa untuk program Nuzul Quran. InsyaAllah. Nanti boleh bincang dengan Ibu dulu, Puan pengurusi kita. InsyaAllah. Terus
Kalau nak bawa dia boleh. Saya dah bincang dengan dia. Dia kata boleh untuk program online. Bayaran ia tidak tetapkan, berapa-berapa pun boleh. Yang penting dia dapat menyampaikan ilmu. InsyaAllah. Baik. Saya suka apa yang dikatakan oleh Kekanda Amirah. Iaitu tentang hati yang sakit perlu diubati. Di situ ulama membahaskan dua perkara. Hati yang sakit atas perbuatan orang ataupun hati yang sakit terlalu banyak kemungkaran. Kalau hati yang sakit dibuat orang, perlu rawatnya dengan nasihat dan orang yang duduk dengan kita. Tetapi kalau hati yang perlu dirawat, ataupun kita kata hati yang sakit disebabkan kemungkaran, perlu juga dinasihati, iaitu dengan ilmu kerohanian. Kedua-duanya perlu dengan nasihat, tetapi daripada segi ilmu berbeza. Kerana kalau sakit hati dibuat oleh manusia, contoh dikata, dihina, dicela ataupun difitnah, maka ubatnya adalah menerima nasihat daripada orang yang hampir ataupun mengadu kepada Allah. Tetapi hati yang mati perlu juga ilmu, iaitu ilmu kerohanian yang perlu diajarkan kepada dia supaya hatinya itu jadi bersih, supaya tidak sakit. Bila hati kita sakit, susah nak buat ibadah. Bila hati kita sakit, orang sampaikan ilmu agama, kita tak nak mendengar. Kerana apa? Hati kita tu sakit sangat. Lepas tu bila kita tengok orang lain mendapat sedikit nikmat, kita akan rasa iri hati. Hati kita sedang sakit. Rawatlah. Kalau hati ni sakit, dibiar lama, takut-takut ia akan jadi mati. Bila dah mati, nak hidupkannya itu bukan mudah. Banyak kaedahnya, tapi jangan biarkan mati. Sedikit-sedikit hakiskan sifat-sifat yang tak baik. InsyaAllah ia tidak akan mati. Wallahu a'lam. Terima kasih Kekanda Amirah yang diucapkan tentang satu perkara. Di antara peminat Ustaz Syed Putra Haidam, masya-Allah. Baik, maklumlah saya ni tak ada peminat. Abang Jalal lah peminat saya. Terima kasihlah Abang Jalal sebab jadi peminat saya. InsyaAllah ada tak peminat tu, jangan risau. Yalah. Tak apalah, Abang Jalal seorang pun jadilah. Tak apalah. Silakan kalau ada Minat berlakon Ustaz ada malam ni, hari ni. Ada online sekarang ni yang minat berlakon. InsyaAllah. Siapa tu? Ni Ustaz Nazri? termasuk Cik Ha lah ni yang ada sini. Alhamdulillah. Saya rasa Cik Ha kata ada peminat tu, aduh lega rasa. Yolah ilmu kita payah nak cari dalam telefon Ustaz ni tu comel berlakon Ustaz ni. Terpegung dengar. Terasa hati ni sekat di hati. Allah, Masya Allah. Lain macam Cik Ha, bila nak mari saya belanja sate? Hatilah dulu nak tunggu ni belakang nak kumpul family day Kuala Lumpur pula. Wah ni family day di Langkawi, tunggu akan sampai. Di Kuala Lumpur. Anak-anak. Cik Ha nak kerja di Gombak ah. Di Gombak sementara jual ke mall ke Danuk. Ramadan ni. Baik, InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Cakap banyak Terima pula. kasih. Tak apa, terima kasih sebab jadi peminat. Saya rasa macam terharu. Cik Ha dengan peminat kedua selepas Abang Jalan. So, Okey, bagi ukuran baju anak tu nak push makan raya. Sudah menjahit baju rupa-rupa ni baju ni. bagi Ustaz rezeki tu kan senang, jauh. Cik Ha nak buat. Masya-Allah. Masya-Allah. Tak juga. Masya-Allah. Orang ada request tu. Tek baju raya tengah tuk mata saat ni pun boleh celek ni dengan ngajar. Oh, Masya-Allah. Masya-Allah. Ya, Di Puan mesin Rokiah. jahit ni, sedang di mesin jahit ni. Oh ya ke? Masya-Allah. Baik, Puan Rokiah. Ada pertanyaan? Puan Rokiah nak juga baju. Tu nak baju kat Cik Ha. Boleh bagi ukuran. Bagi ukuran, tak ada masalah. Gurau je Cik Ha, gurau je. Dalamnya 7 kaki, luasnya 4 kaki. Ah. Itu lubang kubur Ustaz.
Kalau lepas kumpul kena sediakan. Kena ingat saiz. Yang tu Sungguh. tak Molek-molek. yang tu tak payah jahit. Oh, tak selesai. Oh, berat Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Siapa lagi nak bertanya, silakan. Kalau tak ada, kita nak tutup. Tu Okey, angkat silakan. tangan tu. Siapa? Silakan. Belanja. Ya, Annie. Ini, ya, Bonda ini. Silakan. Siapa di talian? Keter. Kalau memang kena skim Magnum lah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Bonda ini. Ustaz, macam mana ya yang pasal saya kadang dalam sembahyang itu lupa rakaat. Ya, baik. Macam mana ya Ustaz? Kalau lupa rakaat, lebihkan jumlah rakaatnya, lalu pada akhirnya tahiyat diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sering Ustaz. Kalau sering, jangan jadikan sering. Kalau sering hatinya tu ada was-was, tidak khusyuk dan juga tak fokus. Mungkin memikirkan nasi yang sedang dimasak. Ataupun memikirkan ayam masak merah yang sedang berada di kuali. Tak adalah Ustaz. Jangan kekerapan tu berlaku, tak boleh. Sekali-sekala tak apa. Adakah itu ada gangguan sihir kah Ustaz? Kalau Masya macam Allah. itu. Sihir ni saya tak lupa pasti. rakaat. Macam tadi Bonda Annie kata, adakah gangguan sihir? Saya tak pasti keadaan seberikut. Sebab perkataan lupa ni belum kata lagi sihir. Macam saya pernah lupa makan. Saya takut gangguan sihir juga. Tapi taklah sedemikian. Kalau lupa makan, maka tak menjadi satu kesalahan lah bagi kita. Yang perlu kita fahami bahawasanya, kalau lupa sekalipun, tak perlulah kita sampai mengatakan sihir. Lupa dalam solat tu biasa, dipanggil was-was. Kerana syaitan mengganggu kita. Sebab tu kita khusyuk daripada hati yang betul-betul ingat kepada Allah, memahami supaya apa? Khusyuk tu ada. Tapi kadang kita begitulah. Bila angkat takbir, ada je yang mikirkan. Maka di situ ada masalah yang berlaku dalam solat kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Saya tak ada suara. Baru balik pada umrah. Suara tak ada. Oh ya ke? Doakan saya sihat. Siapa ni? Saya, Puan Narima. Ya, Bonda. Baru balik umrah. Ustaz tak ada suara. Oh, tak ada suara. Saya Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan umrah yang mabrur untuk Bonda. Amin. Saya nak tanya Ustaz, kalau kita musafir, di rumah kita sembahyang Zuhur dah. Dalam perjalanan tu, macam mana kita nak sembahyang Asar? Solat Zuhur Di rumah. Okay. Asar di pertengah jalan, di atas jalan. Asar di atas jalan. Musafir itu bermula sekiranya keluar daripada qaryah. Ya. Masih duduk dekat rumahnya, solat seperti biasa. Maka belum musafir lagi. Zuhur tu dah buat dekat rumah Ustaz. Okey, tamam. Nak solat Lepas tamam. Zuhur kita pergi keluar. Maknanya kita tahu perjalanan tu musafir. Tapi Zuhur kat rumah. Saya kena cari balik dalam PK. Saya tak boleh nak cakap. Ya. Sebab soalan ni agak Maksudnya kita kena sembahyang asar biasa lagi lah. Esok maghrib dia boleh jamak. pasti Bukan. solat tamam ataupun tidak. Tetapi perlu halusi kaedah menjawab. Nanti saya akan jawab pada pertemuan yang lain lah. Supaya lebih jelas jawapannya. Sebab tak pasti. Sebab kita dah niat musafir. Tapi kita solat zuhur dekat rumah. Sebab kita tak keluar rumah. Makna asar tadi adakah boleh dilakukan setelah keluar daripada kawasan qaryah untuk jamak pada waktu zuhur? Tu kita nak kena fikir balik. Tak boleh menjawab saja. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Kak Namira, sampai situ dululah. Ni kita ajar kat muslimah. Sekarang lagi Bonda Rosnah tu.
Ya, sila. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Ustaz. Saya nak tanya pasal puasa. Boleh ke puasa nazar kita buat sekarang ni sebelum Ramadan? Makna selepas 15 boleh ke untuk puasa Boleh. nazar? Dan Boleh. puasa ganti yang dulu-dulu lah masa jahiliah dulu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, Ustaz. Nak promote buku apa tu? Tak, ini adalah buku yang saya mengajar di Masjid Al-Firdaus. Buku apa tu? Tak nampak Ustaz tajuk dia atas sikit. Asmaul Husna. Okey. Ni sifat-sifat 99 Asmaul Husna. Kitab ni bagus juga sebab mengenali Allah. Selain daripada sifat 20, Allah wujud qidam baqa'. Tapi Asmaul Husna ni yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Itu bagus untuk kita pelajari. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang. Tauhid ya Ustaz? Tauhid. Ni tauhid juga. Tapi dia bukan sifat 20, dia Asmaul Husna 99. Nama Allah. Okey, baik. InsyaAllah kita tutuplah takat tu dulu. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Maka jagalah hati kita sama ada hati kita menjadi tempat iman atau hati kita menjadi sarang syaitan. Wa'iyazbillahi min zalik. Moga-moga bermanfaat untuk kita hari ini dengan ilmu yang telah Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit bahan Ustaz. 5.15 petang hari ini kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Sadih. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah As. Silakan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.